A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa kita membuang masa, kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. Hello. Hello. Ya, tolong WhatsApp saya. Saya tengah ada kerja, nanti saya reply WhatsApp. Okey, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Di minggu yang seterusnya, insya-Allah pada malam ini semua orang boleh dengar suara saya, boleh komen sikit, boleh dengar suara saya. Dengar coach. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, just nice. Ustaz Sinar pun dah masuk. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbincang, akan berkeudara secara online, di mana tajuk sesi yang pertama akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar Ruqyah yang bertajuk pentingnya memahami talbis iblis dalam ilmu ruqyah syariah, di mana sesi kedua saya akan sambung sesi kedua kenapa masih belum sembuh. Okey, sebelum tu juga saya memang daripada awal tadi saya tak nak mulakan kelas sebab saya sebagai moderator, owner Google Meet Room, kalau saya mulakan kelas dulu saya sedikit akan terganggu sebab bila ada incoming peserta kelas nak masuk, saya klik dan accept mereka masuk. Jadi kalau saya memberi kuliah di bahagian sesi pertama, akan terganggu sikit lah. Saya nak bercakap dan saya nak klik peserta masuk dan sebagainya. Sebab tu saya akan hold dulu sehingga Ustaz Sinar masuk. Okey, yang raise hand tu saya nak clarify dulu. Muhammad Syafariza bin Mak Saad, ada apa-apa soalan yang nak bertanya sebelum kita mulakan? Tak ada Ustaz. Okey. Habibullah Abdul Rahim, ada apa-apa yang nak bertanya? Raise hand. Tuan Syafanizal boleh mute. Okey. Habibullah ni ada soalan ke apa ke? Habibullah Abdul Rahim, ada soalan ataupun apa yang nak bertanya? Mungkin tersalah tekan. Okey, tanpa saya membuangkan masa dengan lebih lanjut, saya akan menyerahkan sesi kuliah pertama kita pada malam ni kepada Ustaz Sinar untuk memulakan sesi kuliah. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Terima kasih coach. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada kuliah online pada malam ini. Kuliah kita ini biasanya diadakan setiap minggu pada hari Selasa. Sekiranya ada perubahan akan diberitahu kelak. Dan kuliah kita ni fokus kepada ruqyah syariah, tapi ada masanya kita akan sampaikan juga topik-topik lain yang berkaitan. Contohnya tazkiyatun nafs dan malam ini talbis iblis. Walaupun talbis iblis ini mungkin topik di bawah akidah atau ilmu dakwah dan ilmu akhlak, tetapi ia juga berkaitan rapat dengan ilmu ruqyah. Jadi saya akan buka slide untuk kita mulakan sesi kuliah kita pada malam ini. Kejap, saya perlu tutup dulu. Tiba-tiba muncul pop-up di skrin komputer saya yang mungkin para peserta tidak nampak. Saya tutup dulu pop-up
Screen saya. Oke, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita pada sesi pertama ini adalah berkenaan memahami apa itu talbis iblis dan pentingnya mengetahui dan memahami talbis iblis dalam ilmu ruqyah syar'iyah. Selama ini kita diajar zaman-zaman dahulu tahun 80-an, kita diajar rawatan Islam ni hanya berkenaan lebih ditumpukan kepada bacaan. Okay, untuk sakit ni baca apa, untuk sakit ni baca ayat apa dalam Al-Quran, untuk sakit ni baca doa apa daripada hadis Nabi. Malah ada campur-campur dengan bacaan mantra. Pada zaman sekarang dikembangkan bukan dikembangkan, di dalam bahasa Inggeris kita sebut revive ilmu-ilmu ruqyah yang sebenar ikut syariat sekarang diketengahkan dan diajar. Sebenarnya bagaimana ruqyah syariah itu yang bertepatan dengan syariat. Yaitu ruqyah ini terbagi kepada yang tauqifi, ada dalil hadis, dalil ayat Quran, dan juga tajribi berdasarkan experience, pengalaman, tetapi mesti juga berlandaskan dalil-dalil agama, berlandaskan Al-Quran dan hadis, tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran, hadis atau fatwa-fatwa daripada ulama. Jadi kita malam ini mengenali apa itu talbis iblis. Topik yang amat penting yang ramai kena ni penyakit talbis iblis tapi tidak disedari. Antara bahan rujukan saya dalam penyampaian topik ini adalah beberapa buku, antaranya kitab berjudul Talbis Iblis karya Ibnu Al-Jauzi, kitab berjudul Talbis Iblis karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga buku bertajuk Belitan Tipu Daya Iblis, Syarah Terpilih Kitab Talbis Iblis Ibnu Al-Jauzi, tulisan Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Ustaz yang di Malaysia, ia ada tulis buku ni dan ia sebenarnya adalah pakar dalam bidang kewangan Islam. Dan saya tidak pasti sekarang beliau di mana. Kalau saya tidak silap, dulu beliau adalah seorang pensyarah dan juga penasihat kepada bank-bank Islam. Okey, kita teruskan. Okey, kita pendahuluan dulu, iaitu pentingnya kita umat Islam mempelajari dan mengetahui apa itu talbis iblis. Begitu juga penting peruqyah mengetahui apa itu talbis iblis agar tidak termasuk ke dalam perangkap syaitan. Juga penting bagi pesakit mengetahui talbis iblis agar tidak mendapatkan perawatan yang salah, yang silap, yang bercanggah dengan syariat, yang tidak selaras dengan syariat. Talbis iblis itu ada banyak. Di sini dalam kuliah kita akan diberikan beberapa contoh talbis iblis. Bukan semua tapi beberapa contoh. Sebelum melihat contoh-contoh talbis iblis, kita perlu memahami maksud talbis iblis. Oke, kita teruskan. Talbis bermaksud tipu daya, yaitu menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran atau menunjukkan sesuatu yang tidak betul seolah-olah ia betul. Satu yang batil tapi
dipersembahkan kelihatan seperti sesuatu yang hak, sesuatu yang haram dipertonjolkan, dan ada orang mempercaya ia adalah halal. Lebih kurang begitu maksud talbis. Itu satu tipu daya. Saya bagikan contoh. Daging khinzir dibungkus plastik lalu dilekatkan dengan logo halal. Mungkin dijual di kedai runcit, di supermarket. Daging itu, daging khinzir yang dibungkus plastik, cantik-cantik, diletak logo halal Malaysia dan diletak di freezer, tetap daging itu haram. Haram dimakan oleh orang-orang Islam, walaupun diletakkan logo halal. Namun, sebagian orang, apabila contohnya pergi ke supermarket yang menjual daging khinzir yang dijual sebagai daging lembu dan ada tanda logo halal. Mungkin orang yang datang ke tempat itu dan melihat bungkusan bercop logo halal, menganggap daging tersebut adalah daging halal dimakan. Mungkin mereka menganggap daging itu adalah daging lembu yang disembelih. Begitulah maksudnya talbis iblis. Orang yang percaya daging itu adalah halal, dia terkena tipu daya. Ada orang membuat tipu daya dan dia terkena tipu daya tersebut. Yang kita kena paham pula, jika sesuatu perkara itu jelas haram, tetapi masih dibuat orang, maka perbuatan itu berdosa. Tetapi orang tersebut tidak dikatakan terkena talbis iblis. Sebabnya dia tahu dia berbuat dosa. Bagi orang yang terkena talbis iblis pula, dia menyangka perbuatannya betul. Baginya orang lain yang salah. Pendapatnya betul, pendapat orang lain yang salah. Saya berikan satu contoh yang bukan kategori talbis iblis. Minum arak itu haram. Ramai tahu umat Islam tahu minum arak haram. Jika ada orang Islam minum arak, dia suka berparti, pergi ke night club, minum arak, dia dapat tagih arak, dia tahu arak itu haram. Dia melakukan perbuatan dosa, tapi kita tidak katakan dia kena talbis iblis. Kita katakan dia telah melakukan dosa, dia mungkin fasik, dia mungkin telah lalai, dia mungkin itulah melakukan dosa besar. Atau penagih dadah. Dia setelah menagih dadah, dia tahu dadah itu haram, tapi dia tetap juga menagih. Tapi dia tahu benda itu haram. Atau berzina. Sepasang kekasih berzina. Mereka tidak dapat tahan perasaan kerinduan mereka yang meluap-luap, mereka melakukan zina. Mereka tahu zina itu haram, tapi mereka terlanjur melakukannya. Itu bukan yang kita sebut mereka kena talbis iblis. Sebab mereka tahu perbuatan itu salah, haram, berdosa, tapi mereka lakukan. Jadi dia itu bukan talbis iblis. Talbis iblis ni benda itu salah, tapi kita rasa betul. Benda itu haram, kita sangka halal. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut. Dan ada lagi satu tambahan. Kalau ada perbezaan pendapat dari sudut fiqh, perbezaan mazhab, itu kita tidak juga sebut talbis iblis. Sebagai contoh, kita bermazhab Syafi'i, baca doa, kita digalakkan baca doa kunut waktu salat subuh. Manakala ada mazhab lain seperti mazhab Hambali, mereka tidak baca doa kunut semasa salat subuh. Malah ada golongan tertentu mengatakan baca doa kunut semasa salat subuh adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Jadi perdebatan tentang bid'ah bukan bid'ah, dia bukan
masuk kategori talbis iblis. Contohnya kita mazhab Syafi'i apabila kita solat subuh membaca kunut, kita tidaklah boleh dikatakan kita kena talbis iblis, kena tipu daya setan. Dan orang yang solat subuh tanpa baca doa kunut, tidak juga kita boleh katakan mereka kena talbis iblis, kena tipu daya setan. Tidak boleh, itu perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat dari segi mazhab, dan ada juga perbezaan pendapat dari di kalangan ulama, itu bukan kategori talbis iblis. Kita perlu pahami perkara ini. Tapi ingat, orang yang suka berdebat, dia berdebat sebab dia rasa dirinya benar, orang lain salah, sedangkan benda yang diperdebatkan itu memang ada perbezaan pendapat ulama, tapi dianggap semua yang lain salah, dia saja yang benar, dia saja yang benar sebab dia merasakan dia berhujah dengan dalil-dalil yang sahih. Mungkin orang begitu boleh kena talbis iblis kalau merasakan hanya dirinya saja yang benar, sedangkan perkara yang dibincangkan, diperdebatkan adalah memang ada ikhtilaf, ada khilaf ulama, ada perbezaan pendapat ulama. Jadi seterusnya kita kena paham, walaupun digunakan istilah talbis iblis, bukanlah bermaksud hanya iblis sahaja yang melakukan tipu daya. Setan yang juga melakukan tipu daya. Namun memandangkan tipu daya itu sangat berbahaya dan banyak orang terperangkap, banyak orang terperdaya, termasuk manusia yang alim ulama pun sendiri ada yang terkena talbis iblis, maka yang terkena tipu daya setan, maka digunakanlah nama iblis tu, dikatakanlah talbis iblis. Sebenarnya ia tipu daya setan, bukan hanya iblis yang menipu daya, yang cuba menipu kita, tetapi setan. Cuma karena tipu daya ini amat berbahaya, ulama sendiri pun ada yang terkena, jadi kita dinamakanlah ia sebagai talbis iblis. Ada pula yang menamakannya sebagai makar setan, tipu daya setan. Oke, seterusnya. Ada satu istilah yang berkait rapat dengan talbis iblis, yaitu ghurur. Ghurur ini biasanya dia akan berkait rapat dengan talbis iblis. Ada yang biasa dengar, pertama orang-orang yang belajar agama, ada yang tidak biasa dengar perkataan ini. Ini biasa diceritakan dalam bab-bab akidah ataupun bab-bab tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ghurur ini adalah sejenis kejahilan yang mengakibatkan seseorang meyakini sesuatu kesalahan sebagai kebenaran dan sesuatu keburukan sebagai kebaikan, manakala ada kebaikan pula dianggap keburukan. Sebagai contoh, seorang belajar ilmu sesat, sudah pun difatwakan sesat, tapi dia anggap tok guru dia ni wali, tok guru dia paling hebat. Apa orang cakap, yang lain cakap dia salah, dia akan kata salah, tidak betul, belum mencapai makam yang tinggi. Yang betul adalah pandangan gurunya, ajaran gurunya. Jadi dia mengikut gurunya, jadi dia yang berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Orang begitu masuk dalam kategori gurur. Walaupun dia ada PhD, seorang pensyarah universiti, tapi dia, kalau dia ikut ajaran sesat dan dia kata atau guru ajaran sesat itu betul, orang ni sudah terkena gurur. Dia sebenarnya jahil, bukan bodoh, sebab dia bukan
dia ada PhD, tapi jahil yang mengakibatkan ia melakukan kesalahan tapi dia tidak sedar. Dan dalam agama kita gelaran dia adalah gurur istilahnya. Biasanya orang yang terkena talbis iblis atau tipu daya setan atau makar setan ini berada dalam keadaan gurur, yaitu ia tidak sedar ia telah melakukan kesilapan. Ia tetap berpendirian bahawa apa yang dia buat adalah benar dan orang lain yang tidak sependapat dengannya adalah golongan yang salah. Mengapa orang boleh berada dalam keadaan gurur? Mereka dalam keadaan gurur kerana sebahagian memang mempunyai ilmu yang mendalam, tetapi syaitan telah menyusup masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka merasakan ilmu mereka lebih sempurna atau lebih mendalam dan orang lain pula bodoh dan tidak berilmu. Itulah antara punca orang kena gurur. Dia mungkin ada PhD. Dia mungkin pensyarah. Dia mungkin seorang ustaz yang dihormati atau terkenal. Tapi dia boleh terkena talbis iblis apabila ia dalam keadaan gurur. Dia rasakan dirinya sahaja yang benar dan orang lain yang salah. Kita ringkaskan, kita pergi ke slide seterusnya. Sekarang saya akan beri contoh-contoh orang terkena talbis iblis. Contoh yang pertama, kita berikan contoh orang awam, orang biasa-biasa. Bukan Pak Ustadz, bukan orang ulama, tapi orang biasa. Bagaimana ia terkena talbis iblis atau tipu daya setan. Antara contoh-contoh yang mereka boleh kena dan sebab-sebabnya adalah seperti berikut. Iaitu orang awam selalu mendahulukan akal daripada ulama. Contoh, ada orang awam mendahulukan pemikiran logik akalnya dan meremehkan atau menolak fatwa ulama. Apabila fatwa ulama bertentangan dengan pemikiran logik akalnya. Ulama atau majlis agama Islam telah menfatwakan tok guru itu dengan ajarannya adalah sesat. Tapi ada orang awam yang masih mengikut tok guru itu, masih menganggap tok guru itu sesat. Dan subhanallah, pada zaman sekarang orang berani menunjukkan dia sesat. Dia berani mengatakan secara terbuka di media sosial bahawa Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Mungkin mereka dah terkena pukau, tapi macam mana mereka terkena pukau? Awal-awal lagi agama telah ajar kita jangan dekati orang-orang yang mengajar ajaran sesat, tapi kita ikut juga. Kita ingin ambil risiko terhadap akidah kita. Akhirnya terpukau. Mungkin waktu terpukau itu kata-kata dia itu tidak menjadikan dia murtad, tapi dia tetap berdosa. Kerana kenapa? In the first place, awal-awal ikut orang yang mengajar ajaran sesat. Yang kalau dicek latar belakang pun, bukan seorang ustaz, bukan seorang ulama dari Universiti Al-Azhar, bukan seorang ulama dari Universiti Madinah. Jadi antara yang orang awam selalu terkena talbis iblis adalah kerana terlampau mendahulukan logik akal daripada ulama, pandangan ulama, fatwa ulama. Dan seterusnya, ada orang awam berburuk sangka kepada ulama. Zaman kita sekarang, mufti memberi fatwa, mufti memberi pendapat, orang awam pun berani menghina mufti, berani marah mufti hanya kerana mereka tidak setuju dengan pendapat. Ingat waktu COVID-19, ada mufti mengatakan memang tidak boleh merentas sempadan waktu hari raya. Ada marah-marah. Ada yang mengeluarkan kata-kata kesat yang tidak sepatutnya kepada mufti yang mengeluarkan fatwa itu.
Mufti dia bukan orang biasa, dia mengeluarkan fatwa, telah buat penilaian, mengeluarkan hukum, hakam. Kita tidak bersetuju, kita tidak bersetujulah. Tapi kita bukan seorang ulama yang boleh kutuk-kutuk mufti, boleh cakap yang tidak sopan terhadap mufti, seolah-olah kita pun bertaraf mufti. Ini yang menjadi orang awam terkena talbis iblis. Seterusnya, ada orang awam mengutamakan orang zuhud daripada ulama. Kalau zuhud betul, seorang sufi yang betul-betul zuhud, biasanya sufi yang betul-betul zuhud adalah juga seorang yang alim, mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam. Kalau yang betul, mungkin tidak ada masalah sebab mereka pun alim berilmu. Yang masalah dia, ada orang awam yang mengagungkan orang gila. Orang tu memang orang gila di tepi jalan. Di Indonesia ada berlaku. Gila, tapi mereka menganggap orang gila tu sebagai waliullah. Oh, gila duduk, dengar kunun orang gila tu berkata-kata. Orang gila ada masanya yang pandai berkata-kata, pandai berfalsafah. Mungkin ada yang mencatat lagi kata-kata orang gila tu dan menganggap orang gila tu adalah waliullah yang menyamar sebagai orang gila. Seorang waliullah yang zuhud, tidak menginginkan dunia. Lama-lama, orang gila tu kata pun dia ikut je. Mufti kata lain, mufti kata buat keluarkan fatwa, ajaran ini sesat, ajaran itu sesat dan wahdatul wujud itu ada masalah konsepnya. Tapi bila ada orang gila mengatakan, betul ni, ajaran ni betul. Yang sebenarnya telah difatwakan sesat, kita ikut pula. Orang awam ikut pula orang gila sebab dia sangka wali Allah. Berbanding dengan pendapat mufti. Kita tutup pula. Siapa yang ada buka, tutup mikrofon. Seterusnya, ada pula orang awam terlalu mengikut tradisi nenek moyang tanpa menilai adakah tradisi itu bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau zaman dahulu nenek moyang kita suka baca jampi mentera, suka azimat. Kita pula dah ada ilmu pengetahuan. Sekarang dah banyak ustaz-ustaz, banyak lulusan Al-Azhar, banyak lulusan Universiti Madinah, banyak dah orang yang tahu agama. Jadi kalau telah dinasihatkan oleh ulama-ulama kita bahawa amalan mandi safar itu salah, mandi buang sial itu salah, menganggap safar itu bulan yang selalu bernasib malang, menyimpan azimat itu salah, membaca jampi mentera itu salah, kita tinggalkanlah. Tapi ada tuh karena bapaknya ajar, datuknya ajar ilmu tu atau nenek moyangnya ajar dan nenek moyangnya dia bangga seorang pendekar, dia amalkan. Walaupun ustaz-ustaz yang memang diyakini keilmuan mereka dari Universiti Al-Azhar Mesir, belajar di Jordan, belajar di Madinah, itu tidak dipedulikan. Yang penting keturunan ibu bapa ada ajar, nenek moyang ajar, ilmu tu mesti dipegang. Ini juga masalah yang menjadi talbis iblis. Dan seterusnya, ada orang awam suka berjumpa dan mohon pertolongan kepada a'raf dan kahin. Itu bahasa Arab, istilah Arab iaitu dukun lah. Mempercayai dukun ni seolah-olah macam dukun ni ustaz yang boleh keluarkan fatwa. Apa dukun tu cakap, kita terima. Dan inilah sebahagian. Banyak lagi tapi ini sebahagian daripada sebab-sebab dan keadaan-keadaan orang awam kena talbis iblis. Kita pergi kepada slide seterusnya. Ulama pun boleh kena talbis iblis. Bukan saja orang awam. Inilah tipu daya setan ini dinamakan talbis iblis. Sebab bukan sekadar orang awam biasa kena talbis iblis, tipu daya setan, makar setan, ulama pun ada kena. Ulama hadis pun ada terkena, ulama tasawuf ada terkena, ulama fiqh pun ada terkena. Dan kenapa dikatakan talbis iblis? Sebab
Ulama-ulama ini pun tidak sedar mereka terkena. Sebab mereka ulama, mereka sangka mereka betul, orang lain salah, dia ulama. Itu dia tipu daya iblis masuk ke dalam hatinya. Kita ambil contoh-contoh ulama yang terkena talbis iblis. Pertama, ulama berdengki sesama ulama. Ada ulama mantap dan mendalam ilmunya. Mula terperangkap dengan talbis iblis apabila dia terlalu bangga dengan ilmunya dan menganggap orang lain bodoh dan merasa dengki dengan orang lain yang berilmu. Seterusnya, ulama boleh terkena penyakit talbis iblis juga adalah ulama yang kena penyakit suka menang apabila berdebat. Suka berdebat dan suka menang apabila berdebat. Ada ulama yang mulanya memberi ceramah, nasihat secara tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh di media sosial. Namun setelah masa berlalu, ada penceramah yang telah masuk di hatinya perasaan cinta kedudukan, kemasyhuran, hingga dia memberi ceramah, mengajar orang dan berdebat karena sebenarnya ingin dipandang hebat. Dia tidak akan terus terang dia ingin dipandang hebat, tapi hati kecilnya, di lubuk hatinya sebenarnya dia ingin menang. Dia ingin orang menganggap dia betul, orang lain salah. Mulai sudah talbis iblis masuk ke dalam hati. Seterusnya, saya ringkaskan saja penerangan-penerangan ini, nanti kita boleh uraikan lagi dalam sesi soal jawab. Seterusnya, ulama berdebat kerana menginginkan kedudukan. Mirip macam yang tadi itu, ingin menang, ingin menunjukkan ulama yang dia ingin berdebat tu, ulama tu salah, ulama tu bodoh, ulama tu tidak pandai, ulama tu ajar benda yang salah. Jadi dia ingin berdebat. Ada lagi ulama pula ingin berdebat untuk terkenal. Supaya di media sosial dia nampak dia yang betul, orang lain salah. Sedangkan apa yang diperdebatkan tu sudah settle dulu, sudah dibincang, sudah dibuat keputusan. Itu adalah khilaf ulama. Itu memang ada lebih daripada satu pendapat, lebih daripada dua pendapat. Memang dari dulu sampai sekarang kita tidak boleh satukan sebab masing-masing pegang pendapat. Jadi kita berdebat sekarang pun tidak ada hasilnya. Tetap masing-masing akan pegang pendapat masing-masing. Yang hanya akan berlaku, orang awam jadi bingung. Allah tu duduk di atas aras, duduk secara fizikal kah? Atau maksud Allah duduk di atas aras, Allah berdiri di atas langit, atau duduk di kursi, atau berada di aras, itu cuma metafora, itu cuma majazi, itu adalah kiasan menunjukkan Allah Maha Berkuasa. Atau Allah memang betul-betul duduk, betul-betul di atas langit. Itu benda, itu perkara telah dibincang dari dahulu sampai sekarang. Tidak ada kata sepakat. Memang ada perbezaan pendapat ulama. Dan dulu bagusnya tidak ada media sosial. Dulu itu ilmu-ilmu itu hanya diperdebatkan di kalangan ulama. Ulama dia ada ilmu asas untuk berdebat, untuk berbincang perkara tersebut. Tapi sekarang ni masalah perdebatan level tinggi didedahkan kepada orang awam. Tutup ya. Boleh tutup mikrofon. Kalau ingin bertanya nanti boleh bertanya secara type ataupun raise hand apabila sesi soal jawab. Jadi itu diperdebatkan dan banyak lagi lah. Ada yang mengatakan solat subuh kalau baca kunut itu bid'ah. Jadi kita tidak akan berbincang perkara itu secara panjang lebar sebab kuliah kita ini berkenaan dengan talbis iblis, memahami apa itu talbis iblis dan kaitannya dengan ilmu ruqyah. Yaitu penting kita faham talbis iblis supaya apabila kita berkecimpung dalam meruqyah anak, meruqyah istri, kita tidak terkena talbis iblis. Kita tidak akan membincangkan perbezaan pendapat ulama, khilaf ulama, itu bagian ilmu fiqh atau usul fiqh yang kita tidak akan bincangkan panjang lebar di sini. Seterusnya ulama
ada juga ulama hadis yang tidak arif dalam ilmu fiqh memberikan fatwa berkenaan hukum hakam semata-mata karena tidak mau malu dan tidak mau kelihatan tidak pandai. Ulama kita ni ada berbagai. Ada ulama yang mengkaji dalam berkenaan akidah. Ada ulama pakar dalam ilmu fiqh. Dia boleh bagi tahu apa hukumnya bayi tabung uji, apa hukum bagaimanakah solat apabila kita naik roket di angkasa lepas. Ada pula ulama hadis yang pakar menentukan hadis itu sahih atau tidak sahih. Jadi kadang-kadang masing-masing ulama ada bidang kepakaran mereka, tapi kadang-kadang yang bukan bidang kepakaran mereka, mereka cuba masuk dan cuba memperdebatkan pula orang yang mempertikaikan mereka. Sebab mereka, contohnya mereka ahli hadis. Mereka memang pakar dalam menentukan hadis sahih atau tidak sahih. Tapi mereka ingin mengeluarkan fatwa-fatwa seperti ulama fiqh pula. Jadilah perdebatan. Kalau perdebatan untuk cari kebenaran, okey, tidak apa. Tapi ada yang diperdebatkan, dia tidak sampai ke mana. Sebab perkara itu pun beratus tahun yang lalu pun sudah dibincangkan dan diperdebatkan. Memang kesimpulannya ada perbezaan pendapat ulama. Jadi ini antara faktor, dan ini bukan saya buat-buat. Ini adalah antara contoh-contoh yang diberikan dalam kitab-kitab kanan talbis iblis. Okey, terima kasih. Nanti saudara Haikal nanti boleh tanya pada sesi soal jawab atau boleh type soalan. Nanti kita akan jawab. Seterusnya, contoh talbis iblis pula terhadap ahli hadis. Jangan mengatakan ahli hadis tidak kena talbis iblis. Mereka pakar dalam menentukan sahih atau tidak sahih suatu hadis. Tapi mereka tidak maksum. Tidak bermakna mereka langsung kebal daripada terkena talbis iblis. Dan ini ada dihuraikan di dalam kitab-kitab talbis iblis. Jadi jangan kita sangka bahwa ahli hadis adalah manusia sempurna yang tidak melakukan kesilapan dan langsung tidak akan terkena talbis iblis. Ada orang yang suka mengumpul hadis dan mengkaji jalur dan atau sanad-sanad hadis, tapi tidak memahami kandungan dan pengajaran hadis-hadis tersebut. Ada sebilangan orang pula mengkaji sanad dan jalur riwayat hadis, yang mana sahih, yang mana dhaif. Usaha itu memang dipuji sebagai usaha yang sangat baik. Tapi ada golongan ahli hadis yang terperangkap dengan talbis iblis apabila sebahagian mereka berniat ingin mencemarkan nama baik ulama lain dengan alasan yang diberikan kepada orang ramai bahwa mereka, yaitu ahli hadis, menggunakan ilmu al-jarah wal ta'dil untuk mempertahankan kemurnian syariat Islam. Mereka mengatakan kami ingin menjaga kemurnian syariat Islam, maka ada ilmu ini, ada this science, ilmu ini tentang al-jarah wal ta'dil yang kami tahu, kamu tidak tahu. Kami boleh menentukan hadis itu sahih atau tidak sahih. Dan apa yang saya perkatakan ini bukan saya reka-reka. Ini ada diperkatakan oleh ulama-ulama yang menulis tentang kitab talbis iblis. Cuma saya sampaikan dalam bentuk bahasa yang mudah paham. Jadi ilmu al-jarah wal ta'dil ni yang saya tidak akan huraikan di sini, memang ada dan suatu ilmu yang bagus. Siapa yang belajar ilmu hadis mungkin tahu ini apa maksud itu. Yang kita tidak akan huraikan, sebab bukan itu tumpuan kita punya kuliah. Tapi itulah, walaupun ilmu al-jarah wal ta'dil ini satu ilmu yang bagus, namun ada orang menggunakan ilmu itu sebagai alasan untuk memburukkan ulama lain sebab niat tertentu. Macam-macam kan sekarang berlaku. Imam Abu Hanifah, salah seorang pengasas mazhab mazhab Hanafi, dikritik hebat, dikatakan seolah-olah macam na'udzubillah ulama
bernama ulama Imam Abu Hanifah ni ulama yang macam terlampau bodoh lah, terlampau banyak kesalahannya lah. Na'udzubillah. Saya orang awam, saya tidak berani menghuraikan lebih lanjut. Tapi itu yang berlaku. Apa yang saya selalu ingat, saya pernah baca hadis Nabi mengatakan di akhir zaman yang selalu menimbulkan fitnah adalah ulama sendiri. Dan ini kita nampak semakin berluasa berlaku. Oke, seterusnya. Jadi apabila kita tengok ulama fiqh, ulama hadis pun talbis bagus kita jadi orang sufi. Membersihkan jiwa hati. Bila hati kita bersih, kita tidaklah terkena tipu daya setan. Namun pengarang-pengarang kitab talbis iblis mengatakan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf pun ada yang terkena talbis iblis. Golongan sufi adalah golongan yang melatih dirinya untuk membaiki akhlak. Membaiki akhlaknya kepada Allah, hablul minallah, dan memperbaiki akhlaknya sesama manusia dan makhluk lain. Hablul minan nas. Walaupun golongan sufi melatih diri mereka memperbaiki akhlak, tidak bermakna mereka langsung bebas dari terkena talbis iblis. Ada golongan sufi yang terlalu membezakan antara syariat dan hakikat. Ada mengatakan syariat diperolehi dengan belajar, yaitu menuntut ilmu. Manakala hakikat didapat melalui ilham dan menganggap ilham lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Kecenderungan hanya menumpukan kepada ilham, insting, dan meninggalkan ilmu. Sehingga seseorang berpegang kepada ilham dan meninggalkan ilmu juga termasuk adalah dalam kategori talbis iblis. Ulama, katakan, ulama sudah mengeluarkan fatwa. Majlis Agama Islam mengeluarkan fatwa, seorang itu, katakan seorang guru itu dan ilmu yang diajar adalah sesat. Kita kadang-kadang dapat ilham, kononnya dari mimpi, mengatakan guru itu tidak sesat. Jadi, kita nak pilih mana? Fatwa ulama yang telah mengkaji, membuat kajian, atau ilham yang datang dari mimpi mengatakan guru itu tak sesat. Dan ada orang-orang golongan, bukan semua, sebahagian golongan yang mengatakan ilham itu lebih tinggi. Jadi mereka akan ikut ilham. Sedangkan berkenan hukum hakam menentukan betul atau tidak hak atau batil adalah berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan main rasa-rasa, main ilham-ilham, main agak-agak. Bahaya kalau main ilham. Bayangkanlah, kalau seseorang itu dituduh mencuri laptop, mencuri duit, bolehkah kita tangkap orang itu, kita dakwah berdasarkan agak-agak ilham? Semalam saya bermimpi si A yang mencuri laptop itu, si A yang mencuri basikal adik saya. Terus kita tangkap. Kita berhujah di mahkamah, buktinya ilham. Saya mimpi dia yang curi. Ataupun buktinya mestilah bukti yang konkret. Ada orang nampak dia ambil basikal tu waktu tengah malam. Ada orang nampak dia ambil laptop itu. Atau kita jumpa laptop itu di rumah yang orang dituduh mencuri. Bukti-bukti yang nyata. Bukan main agak-agak pakai ilham. Kalau pakai ilham ni susah, main agak-agak susah. Oh, si Anu ni yang curi laptop. Lepas tu tangkap orang tu, streka belakang dia dengan streka. Panas, sehingga orang tu mati. Bukan begitu. Bahaya kalau menggunakan ilham semata-mata. Dalam Islam, ilmu itu penting. Untuk menentukan, terutama menentukan hukum hakam, mesti berdasarkan ilmu, dalil, pandangan ulama, bukan berdasarkan ilham. Bukan berdasarkan agak-agak dari ilham dari mimpi dan sebagainya. Kena ingat itu dan kena fahami. Terusnya, itulah ada kecenderungan orang tertentu menumpukan kepada ilham dan meninggalkan ilmu. Ini juga boleh termasuk dalam talbis iblis. Sepatutnya ilmu adalah kayu pengukur kepada ilham. Sama ada ilham itu betul atau tidak. Orang yang berjubah putih datang dalam mimpi itu,
dia itu betulkah ataupun sebenarnya setan yang menyamar. Sekiranya dia dalam mimpi itu dia mengajar ilmu-ilmu yang salah, mula-mula dia ajar yang betul lah. Lepas tu sudah kita percaya, dia datang lagi dalam mimpi, dia ajar ilmu-ilmu yang salah, kita ukur dia pakai ilmu fiqh, ilmu akidah. Kalau salah, salah lah. Jangan lagi ikut itu ajaran yang orang datang dalam mimpi. Sebab itu kemungkinan setan yang menyamar, yang coba menipu daya kita untuk memesongkan akidah kita. Ingat, ilham tidak boleh mengambil tempat utama daripada ilmu. Ilmu yang lebih utama. Oke, seterusnya, kita ringkaskan saja. Kita pergi pula. Saya ingin hampir sampai kepada penghujung kuliah kita tentang talbis iblis. Oke, talbis iblis ada banyak. Talbis iblis ini boleh menimpa sesiapa sahaja, sama ada orang awam maupun ulama yang mendalam ilmunya. Kita adalah manusia biasa yang tidak maksum. Kita akan melakukan kesalahan dan kesilapan. Hanya Rasulullah SAW yang bersifat maksum. Apabila kita telah tahu bahwa talbis iblis itu ada banyak dan sesiapa pun boleh terkena talbis iblis, maka kita perlu berhati-hati apabila mendengar atau membaca sesuatu. Iaitu jangan terus bulat-bulat percaya, tapi nilailah apa yang disampaikan itu dengan neraca agama. Orang tu pedulilah, orang tu berpakaian berjubah, janggut panjang, dengan jubah yang tinggi, yang panjang, serban yang tinggi. Pedulilah orang cakap dia wali. Tapi kalau dia berkata-kata yang bercanggah dengan agama, jangan kita terima bulat-bulat kata-kata dia. Kaji dulu. Tanya lagi ustaz-ustaz lain, tanya lagi ulama-ulama lain. Kita tidaklah kutuk orang tu, tetapi kita kena berhati-hati. Terutama melibatkan akidah. Jangan ambil risiko berkenaan akidah. Sebab nanti di akhirat kelak, di padang mahsyar baru kita sedar akidah kita tersilap, salah. Kita tidak boleh go back, balik ke dunia, ke bumi ini untuk perbetulkan akidah kita. Waktu di akhirat nanti adalah penentuan. Kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi jangan ambil risiko bagian akidah. Kalau buat dosa, Allah masih boleh ampunkan. Atau amal ibadah kita kalau lebih banyak, boleh menampung dosa kita. Yang kalau lebih berat daripada amal ibadah berbanding dosa, kita boleh masuk surga. Tapi jika akidah kita salah, ada orang murtad, apapun kebaikan dia menerima 1 juta, 10 juta kepada badan kebajikan, dia cuma ada kebaikan di dunia, tetapi dia tidak ada nilai pahala di akhirat. Sebab Allah tidak tengok kebaikan orang-orang yang kufur, orang-orang yang murtad, orang-orang yang syirik. Walau kebaikan banyak pun di dunia ini, apabila akidah kita salah, kita lebih berpotensi untuk masuk neraka. Jadi jangan ambil risiko berkenaan akidah dan berhati-hati dengan talbis iblis, sebab semua boleh kena. Peruqyah sendiri boleh kena talbis iblis. Cuma saya tidak huraikan dan tidak bagi contoh, kita ringkaskan setakat ini. Itulah penutupnya. Jadi pentingnya, kesimpulannya penting memahami talbis iblis dan penting dalam ilmu ruqyah untuk kita tidak tertipu. Sebagai peruqyah tidak tertipu dengan jin yang merasuk, yang berdialog dengan kita, pesakit tidak tertipu pergi mendapat rawatan dengan tukang sihir, dengan dukun. Dengan itu saya akan tutup slide. Dan dengan itu tamatlah kuliah saya berkaitan talbis iblis pada malam ini, dan saya akan serahkan semula majlis ilmu kita ini kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Sinar kerana memberikan kuliah di sesi yang pertama. Tajuk talbis iblis ni dia luas, okay? Perbincangan dia panjang sepatutnya. Masa pun memang tak cukup lah, okay? Sebab talbis ni dia memang luas, bukan sahaja pesakit sahaja kena, di kalangan perawat juga,
Contohnya banyak ramai perawat sekarang ni menggunakan kaedah-kaedah yang kita rasa mungkin hebat, bombastik, okey. Pukul jarak jauh dan sebagainya, okey, rawatan jarak jauh dan sebagainya. Tapi adakah kaedah-kaedah tersebut menepati syariat ataupun ajaran agama Islam? So bila dia buat dan keadaan tu mungkin sakit sembuh dan sebagainya tu, maka mungkin perawat tadi akan semakin terpesona dengan kaedah-kaedah tersebut. Inilah yang akan menjauhkan diri dia daripada nikmat Allah. Inilah yang dipanggil sebagai talbis iblis, tipu daya. Okey. Kadang-kadang bila juga ada juga kes-kes yang bila dalam sesi rawatan ruqyah pesakit kerasukan dan berdialog. Dialog ni tak salah, tapi bila berdialog kepada benda-benda yang tidak berfaedah akan membawa kepada tipu daya lain, tuduh-menuduh dan sebagainya. Seperti yang ada kes sebelum ni, bila pergi ada kes laptop yang hilang, kalau tak salah di Johor rasanya. Laptop yang hilang bila pergi berubat dengan bomoh scan, ada kawan dia ambil. So mereka pergi jumpa kawan dia tu, pukul kawan dia tu, kalau tak salah sehingga mendatangkan kecederaan atau kematian. So perkara-perkara macam ni kita terpengaruh dengan kata-kata dusta daripada Tok Bomoh tadi lah. Itulah termasuk antara tipu daya syaitan itu. Okey. Okey, okey. Boleh nampak slide saya Okey, slide saya jap. Sekejap. Okey Okey, insyaAllah pada malam ini saya akan membentangkan tentang kenapa kita masih belum sembuh. Kenapa bila seseorang pesakit tu dia dah pergi buat rawatan tapi dia masih tak sembuh-sembuh lagi. Okey, ada beberapa perkara. Okey, yang pertamanya pesakit tu sendiri kadang-kadang dia tak mau pun diruqyah. Okey, ada sesetengah pesakit tu dia tak nak buat rawatan tapi telah dipaksa. Okey, seorang pesakit dipaksa oleh ahli keluarga dia untuk berubat ataupun isteri dipaksa oleh suami dia untuk berubat. Jadi dia datang buat rawatan dalam keadaan dia terpaksa ataupun dipaksa. Okey. Okey, itu satu. Kadang-kadang dia sendiri pun ragu-ragu nak datang berubat ni, macam nak buat rawatan tu betul ke aku terkena sihir ke, ataupun datang je lah buat rawatan, orang kata sikap dia acuh tak acuh macam tu. Okay, so kebanyakan juga pesakit dia dari segi dia punya mindset dia tak ready untuk dia ruqyah. Kebanyakannya pesakit hanya mahukan rawatan ruqyah, mereka tak ingin sembuh. So kat sini nampak macam sama tapi dia berbeza. So sakit yang dia alami tu sebenarnya adalah dia punya gangguan jin, tapi sebenarnya sakit tu sendiri merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membolehkan pesakit tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kebanyakan daripada pesakit dia hanya nak buat rawatan, nak sembuh saja. Sedangkan pada masa yang sama dia lupa, dia dah lalai dengan amal ibadat, dia dah lalai dengan amalan-amalan solat.
So dia nak minta disembuh, tapi dalam keadaan dia masih lagi tak siap sedia untuk untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tak bersiap sedia untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so antara faktor dan kesalahan lain, pesakit tu dia nak sembuh, okay, dia nak sembuh, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi menyimpan benda-benda yang syirik, okay, masih simpan lagi tangkal-tangkal, okay. Tangkal ni haram hukum dia, tak kisahlah dalam bentuk yang macam mana pun, tangkal baby menangis ke, tangkal pelaris ke, cincin aura untuk ada yang banyak jual di internet, cincin batu permata, yang mana batu permata ni ada aura untuk orang suka kat kita ke, semua kebergantungan kepada benda-benda macam ni akan membawa kepada dosa syirik. Okay, so bila ada juga pesakit-pesakit dia masih lagi simpan tangkal-tangkal, masih lagi simpan wafak ibu duit, pelaris perniagaan. So kalau dia nak berubat, dia kena buang tu dulu. Kalau saya ada jemputan pergi ke rumah pesakit, kalau saya sampai ke rumah pesakit, perkara pertama yang saya akan tengok bila saya dah masuk ke dalam rumah pesakit, saya akan tengok dekat dinding-dinding dia tu, kat pintu-pintu rumah dia tu, ada tak dia tampal tangkal-tangkal ke, wafak-wafak ataupun azimat. Kalau ada, kalau dia nak buat rawatan dengan saya, dia orang kena turunkan dahulu, buang dulu semua tangkal-tangkal yang menjadi syirik. Okay, kebanyakan daripada pesakit juga dia tak komitmen, dia tak committed dengan jemaah. So kebanyakan yang kita jumpa pesakit-pesakit, bila kita tanya, mereka lalai dalam mengerjakan solat secara berjemaah, jarang bertadarus Al-Quran, so tidak mengamalkan sunnah-sunnah, cuba untuk menjauhkan diri daripada sunnah. Okay, dan ramai juga pesakit yang saya jumpa, mereka ni jadi berputus asa. Ustaz, saya dah lama sakit, saya dah lama buat rawatan, dah ke sana ke sini, dah tak tahu dah nak berubat kat mana, tak sembuh-sembuh juga. So bila dia dah rasa putus asa macam tu, maka memang akan jauh, semakin jauh daripada nikmat Allah. Kadang-kadang Allah mendatangkan ujian kepada kita itu adalah dengan untuk mengangkat darjat kita. So sepatutnya kita kena bersyukur, okay, dengan ada ujian daripada Allah tu akan mendekatkan kita, menaikkan darjat kita. Okay, so ramai juga pesakit yang tak mahu nak memperbaiki keadaan hati dia. Dia nak berubat, okay, tapi dia tak nak memaafkan orang. Kebanyakan kes-kes yang terkena dengan sihir ni, banyak yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang saya rasa betul-betul merosakkan hati. Ustaz, saya nak buat rawatan dan kalau boleh Ustaz, saya nak orang yang sihirkan saya ni, dia juga jadi busung. Saya tak akan maafkan sesiapa yang sihirkan saya. Saya biarlah dia buat kat saya macam ni, saya tak halalkan dunia akhirat. Kata-kata macam tu memang dalam keadaan kita tengah marah, kita sakit, tapi kata-kata macam tu dia akan merosakkan hati kita. Dia kena perbaiki hati kita. Kadang-kadang orang dengki kat kita, dia hantar sihir kat kita sebab perniagaan kita maju. Okay? So saya selalu mengingatkan, kita kena doakan kita punya pesaing kita tu, semoga dia tu juga maju perniagaan dia. Semoga dia juga naik pangkat. Semoga bila dia perniagaan dia maju, dia naik pangkat, maka hilanglah rasa dengki dia, dendam dia terhadap kita. So kita kena doa yang baik-baik. Okay? Walaupun rasa susah hati tu nak didik, kita kena didik hati kita tu. Okay? So ada juga pesakit, dia nak sembuh. Dia nak sembuh tapi dalam keadaan dia masih lagi dalam keadaan tidak mahu bertaubat. Okay, tidak mahu bertaubat, masih lagi ada buat dosa, selalu melakukan dosa-dosa besar. Yang lebih menakutkan, dia merasa seronok dengan dosa-dosa yang dia buat. Ramai pesakit yang jadi macam tu. Okay. So pesakit ramainya dia tak kenal musuh. Bukan musuh yang manusia ni. Musuh yang utama sekali tu adalah iblis dan syaitan tu. Kebanyakan daripada pesakit dia hanya nak buat rawatan saja. Bila kita cakap jaga amalan zikir-zikir dan amalan-amalan untuk benteng diri,
untuk menghalang daripada syaitan tadi datang balik, jin datang balik, maka mereka ni lalai dalam bab-bab tu. Okey. So saya boleh katakan mereka ni rasa seronok dan selesa bersahabat dengan syaitan tu lah. Kalau yang kes-kes yang lain pula, mungkin dia orang ada mengamalkan ilmu-ilmu hitam, mengamalkan silat-silat batin. Mereka sendiri dah selesa dengan kelebihan-kelebihan ilmu kebal, mata batin dan sebagainya tu. Mereka sendiri dah bersahabat dengan syaitan tu. So macam mana mereka nak buang? Macam mana dia orang nak berubat, nak buang, nak pulihkan diri? Okay. Ini yang nombor 9 ni saya rasa paling banyak ramai pesakit tidak kenal akan ruqyah mandiri. Ramai pesakit tidak mahu beramal. Ramai pesakit dia datang berubat, bila kita tanya, saya tanya amalan-amalan zikir, air jampi buat tak, ruqyah mandiri putaran tawaf buat tak, terapi MP3 ruqyah buat tak. Oh, saya tak buat Ustaz, saya tak sempat dan sebagainya. So kalau alasan-alasan macam tu, macam mana? Okay, perawat ni hanya bantu untuk buang gangguan jin daripada badan. Tapi selebihnya pesakit tu sendiri kena jaga amalan-amalan zikir harian. So amalan-amalan zikir harian ni lah yang akan menjadi benteng kepada diri. Saya sebagai perawat, Ustaz Sinar sebagai perawat, kita baca ayat ruqyah, kita tepuk, kita picit. So bila pesakit muntah-muntah, ada benda-benda kotor keluar, mudah-mudahan jin tadi juga keluar melalui benda-benda kotor muntah sendawa tadi. So bila jin tadi dah keluar, kita kena jagalah amalan-amalan benteng diri. Kita kena jagalah amalan-amalan ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri. Kena jaga amalan-amalan zikir pagi petang. Paling-paling kurang pun 3 khul pagi petang. Zikir-zikir lain kena jaga supaya jin-jin tadi tidak masuk semula ke dalam badan kita. So bila kebanyakan ada pesakit ni, dia ambil sambil lewa dengan amalan. Dia hanya mengharapkan si perawat sahaja yang bacakan ayat ruqyah dan rawat dan pulihkan dia. Amalan-amalan benteng diri, amalan-amalan ruqyah mandiri ni, dia kebanyakan daripada pesakit malas lah. Malah nak buat. So kalau kita fikir macam tu, macam mana dia nak sembuh? Macam mana dia nak sembuh kalau diri dia tak nak menjaga zikir-zikir tersebut? Okay. Okay. Saya punya tajuk hari ni ringkas saja. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya hanya ada satu slide tu saja. Kita buka kepada sesi soal jawab. Yang mana yang ada soalan, boleh bertanya soalan. InsyaAllah saya dan Ustaz Sinar akan bantu untuk menjawab soalan. InsyaAllah kelas kita akan habis lebih kurang anggaran dalam pukul 11. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung topik lain lagi. Tadi ada orang tanya saya khusus ruqyah. Okay, khusus ruqyah. Sebenarnya kuliah online ni khusus ruqyah juga. Okay, kuliah online mingguan ni khusus ruqyah juga. Cuma ini kita buat khusus cara tajuk-tajuk yang ringkas, pendek-pendek. Jadi kalau tuan-tuan nak betul-betul full sesi ruqyah yang padat dan intensif, kena hadir khusus secara berdepan lah. Okay. Saya memang ada buat khusus-khusus ruqyah. Okay. Dan biasanya saya ataupun Ustaz Sinar, kami akan post di dalam grup iklan-iklan khusus-khusus ataupun iklan-iklan rawatan. Sama ada khusus tu daripada saya sendiri, daripada Ustaz Sinar sendiri, ataupun daripada sahabat-sahabat kami, ataupun daripada mana-mana pertubuhan yang kami kenal. Mereka ini adalah patuh kepada syariat. So iklan-iklan yang di dalam grup tu tuan-tuan boleh ikut serta daftar. Cuma kadang-kadang mungkin saya post iklan tu iklan Darussalam. Janganlah PM saya untuk daftar ataupun macam mana nak register dengan Darussalam tu. Dalam iklan tu dan insyaAllah dah ada nombor-nombor telefon. Baru-baru ni saya ada post iklan Ustaz Rudi, Nur Furqan Ashifa. Ada pula 2-3 orang PM saya nak daftar. Saya bantu sebarkan iklan. Then ambil lah nombor di dalam iklan tersebut untuk dihubungi dan mendaftar lah. Okay. Kita buka kepada sesi soalan. Okay, Ustaz. Okay, saya ambil soalan daripada Hanis. Ustaz,
macam mana nak motivasi diri jika dah bertahun-tahun tak sembuh. Okey, ini jika dah berubat lama tak sembuh, ini kita kena belajar mendalami bab tazkiyatun nas, penyucian jiwa. Salah satu nak motivasi diri, kita kena selalu ikut majlis ilmu. Kita kena selalu ikut majlis ilmu. Kalau boleh, Hanis Guzel, masuklah kursus-kursus seminar. Kursus-kursus seminar, kalau boleh yang berdepan, sebab bila kursus-kursus seminar secara berdepan ni, dia akan ada lebih kekuatan sahabat, lebih kekuatan kekeluargaan. So misalnya dalam seminar yang saya memang buat setiap bulan secara berdepan, dalam seminar tu ada lebih kurang dalam 25 orang peserta. So dalam 25 orang peserta ni, ada orang yang dah lama sakit, ada orang yang baru sakit, ada orang yang dah berubat berbagai-bagai perawat masih tak sembuh lagi. So kat situ kita akan ada rasa nampak, kebanyakan daripada pesakit, dia rasa diri dia je yang sakit. Dia rasa dialah yang sakit paling teruk kat dunia ni. Tapi bila dia masuk seminar, dia tengok ada pula pesakit lain yang lebih teruk. Dan dia pula tengok pesakit lain dah buat rawatan susulan, nampak semakin pulih. So dia akan terasa, pesakit tu dah amalkan apa yang kita buat ni, dia nampak semakin pulih. Itulah antara cara kita nak memotivasikan diri kita tu, kena hadir majlis ilmu, kena rapat dengan guru. Ini satu. Saya sendiri pun kalau nak motivasikan diri saya, kalau saya down ke apa ke, saya akan hubungi sahabat-sahabat saya. Misalnya saya sendiri akan selalu berhubung dengan Ustaz Sinar. Ustaz Sinar, hari ni saya dapat video daripada TikTok, orang tag saya, kecam saya, tak suka saya dan sebagainya. So kadang-kadang bila saya dapat benda-benda yang kecaman-kecaman gitu, sedikit sebanyak saya akan rasa down. So kalau saya rasa down, saya akan share saya punya sedikit kesedihan tu dengan sahabat-sahabat saya, Ustaz Sinar, ada ustaz-ustaz lain. Bila dia orang bagi komen, bagi kita semangat balik, kita akan rasa, okey, tak apa. Kita abaikan kritikan-kritikan tersebut dan kita akan move on untuk terus fight berdakwah tentang membanteras kesyirikan ni. So nasihat saya, macam mana nak motivasikan diri ni, kena selalu hadir majlis ilmu, kena bergaul dengan peserta-peserta kuliah, peserta-peserta seminar, kena rapat dengan guru-guru. Kalau boleh, kena ada seorang guru rujukan masalah-masalah tu supaya kita boleh merujuk kepada guru tersebut. Okey, itu jawapan saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya ingin menambah. Cuma pertama saya ingin beritahu apa yang Coach beritahu itu juga adalah jawapan saya dan saya setuju dengan jawapan Coach, dan ini adalah tambahan kepada jawapan yang Coach berikan. Dua perkara, iaitu seperti yang Coach kata, kita kena belajar menuntut ilmu, dan antara ilmu yang penting kita pelajari iaitu rukun iman yang keenam. Kita kena belajar tentang ilmu qada dan qadar, dan kita kena cari guru yang boleh huraikan qada dan qadar yang mudah difahami. Sebab kalau silap faham, nanti kita akan menganggap Tuhan ni jahat, mentakdirkan kita sakit, mentakdirkan kita buat dosa, lepas tu kita dihukum pula. Jadi carilah guru yang boleh menghuraikan, menerangkan tentang qada dan qadar. Apabila kita faham tentang qada dan qadar dengan kefahaman yang betul, kita akan lebih bersedia menghadapi musibah. Sebab musibah itu adalah ujian Allah, dan mana yang Allah paling sayang, itulah paling banyak musibah atau ujian yang dikenakan oleh Allah. Tengok sejak kita lihat Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam kategori Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabi yang paling berat cobaannya, paling banyak, paling berat cobaannya. Dan bukan dia dibenci Allah, tapi dia disayangi Allah. Makin dia disayangi Allah, makin banyak ujian-ujian, musibah dikenakan kepada dia. Tapi yakinlah kita, setiap musibah itu apabila dikenakan kepada kita, satu masa musibah itu akan hilang.
tidak pun hilang di dunia, musibah itu akan bertukar menjadi pahala kesabaran di akhirat kelak, dan kemungkinan kita dapat masuk surga tanpa perlu masuk neraka. Dan ambillah, yang kedua ini, ambillah satu hadis Nabi ini sebagai motivasi diri. Saya baca daripada handphone saya, tadi saya cari. Dia ada beberapa riwayat, tapi saya coba baca yang pendek, riwayat yang pendek, yang ringkas. Hadis ini dinamakan hadis Ummu Zufar, seorang wanita yang kena penyakit kerasukan. Jadi saya bacakan hadisnya yang versi pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atta bin Abu Rabah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, mahukah kutunjukkan kepadamu wanita ahli surga? Saya berkata, iya. Ibnu Abbas pun berkata, wanita hitam ini datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya aku terserang penyakit ayan ataupun penyakit kerasukan, sehingga aku terbuka pakaian, maka doakanlah untukku. Nabi SAW bersabda, jika engkau suka bersabar, maka bagimu surga. Dan jika engkau suka aku mendoakan kepadamu, berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, maka Allah akan menyembuhkanmu. Ada dua pilihan. Nabi memberitahu wanita tersebut, dan wanita itu berkata, aku akan bersabar, tetapi doakanlah kepada Allah agar aku tidak terbuka pakaian. Lalu Nabi SAW pun berdoa untuknya. Maksudnya kalau dia kerasukan, dia tidak tersingkaplah pakaiannya hingga ternampak auratnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ kita nampak dalam kisah itu, wanita itu dia boleh berdoa kepada Nabi, minta Nabi berdoa kepadanya, dan doa Nabi makbul untuk sembuh. Tapi Nabi katakan dia ada dua pilihan. Sekiranya dia bersabar, yaitu dia menderita, dia hadapi penderitaannya ini selalu kerasukan, dia dijamin masuk surga. Jadi mungkin kita ni tidak kuat beribadah, kita tidak solat tahajud setiap malam, kita jarang, tidak banyak puasa sunat, kita hanya puasa di bulan Ramadan dan sedikit-sedikit puasa sunat di hari-hari tertentu. Tapi dengan Allah turunkan musibah, ada orang musibah jatuh bankrupt bisnes, ada orang musibah kena penyakit ganjil, kena sihir. Tapi dengan kita sabar menghadapinya, mungkin dengan kesabaran menghadapi penyakit itu, nanti di akhirat kelak, di padang mahsyar, kalau kira ditimbang, dosa kita lebih banyak daripada pahala ibadah kita. Namun kerana ada kesabaran kita menghadapi musibah, Allah masukkan kita terus ke surga tanpa masuk neraka. Jadi itu sebagai satu motivasi dari sudut agama kepada kita. Jadi itu tambahan daripada saya. Jadikanlah, belajarlah ilmu, terutama ilmu qada dan qadar, ilmu takdir, dan juga belajarlah motivasi diri dengan selalu baca hadis-hadis Nabi. Jadi itu tambahan daripada saya, dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, ada sedikit soalan daripada Hanis Uzel. Ustaz, boleh bantu tunjuk jalan bagaimana nak terus berdepan dengan seorang ayah yang telah rogol anak sendiri dan adik-beradik tidak tahu pun perkara tersebut. Untuk bab ni, perkara ni agak sensitif. Saya tak nak ulas dan jelaskan di sini. Hanis Guzel, boleh PM saya. Boleh PM saya, boleh PM Ustaz Sinar, boleh. Untuk kami dapatkan maklumat dulu apa yang berlaku dan sebagainya itu, nanti saya akan beri nasihat secara personal lah. Okay, PM saya, perkara-perkara macam ni tak sesuai untuk kita bincangkan secara umum di sini. Okay, saya dah komen nombor WhatsApp saya, boleh WhatsApp saya di nombor tersebut. Ataupun kalau yang memang dah ahli grup Telegram, boleh PM saya, boleh PM Ustaz Sinar untuk dapatkan khidmat nasihat. Okay. Untuk Habibullah juga nak minta nombor telefon saya dah letak nombor telefon saya. Ataupun yang nak lebih selamat, kalau di Telegram boleh terus PM saya, PM Ustaz Sinar. Kalau di Telegram kita boleh PM tanpa save nombor telefon pun boleh. Okay, insyaAllah.
kami akan bantu. Okay. Kadang-kadang ada setengah pesakit tu dia mungkin segan atau malu untuk bercerita masalah secara umum di dalam grup ataupun di mana-mana. Boleh better PM. Kalau yang sakit-sakit ataupun masalah yang melibatkan aib keluarga, aib saudara dia sendiri dan sebagainya tu better mendapatkan khidmat nasihat secara personal daripada saya ataupun Ustaz Sinar lah. Okay, kita teruskan kita fokus kembali kepada sesi kelas kita. Teruskan dengan soalan-soalan yang terkait dengan gangguan jin, gangguan jin dan juga rawatan. Okay, ada soalan kejap. Coach, Ya. saya ingin beri satu ulasan umum tentang Okay. yang dikatakan keserogol. Teruskan. Okey, saya bagi satu pandangan umum, jawapan yang umum, Mas. Okey, pertama, perkara yang dibangkitkan melibatkan jenayah, kriminal, jenayah, jadi perlulah rujuk orang-orang yang arif, contohnya peguam, tentang nasihat, ataupun boleh rujuk kami orang-orang yang ada kawan peguam dan sebagainya, tapi memang secara peribadi, sebab banyak kesan akan berlaku sebab ada persoalan ingin buat laporan polis atau tidak, dan anak tu sudah dewasa atau budak-budak, adakah melibatkan penderaan kanak-kanak kecil. Jadi cuma yang perlu yang saya ni, kenapa saya ingin sampaikan ni, seseorang tu dia kena tanya diri dia. Saya bukan spesifik kepada saudari Hanisah, tetapi umum. Sebab ada berlaku dulu masalah kepada peruqyah yang cuba memberi nasihat, akhirnya dia terlibat dalam, ada orang buat laporan polis pula terhadap peruqyah tersebut. Sebab begini, kalau masalah yang melibatkan jenayah berlaku kepada diri kita sendiri, okey, hubungilah orang-orang yang sepatutnya, peguam atau orang-orang yang intelektual, orang lulusan universiti yang tahu memberi nasihat yang sewajarnya. Hubungilah Coach Kamaru secara PM kepada saya dengan PM kalau melibatkan diri sendiri. Tetapi kalau melibatkan orang lain cerita kepada kita, bukan diri kita sendiri, berhati-hati, jangan mengomen di media sosial, jangan komen sebab ada banyak perkara kita tidak tahu. Kadang-kadang orang tu memfitnah, sebenarnya tidak berlaku sesuatu tu. Kita komen di media sosial, kita nanti memfitnah orang yang tidak melakukan kejahatan, orang ramai nanti anggap dia penjahat. Jadi lebih baik dibincang secara tertutup, tanya orang. Untuk hal ini yang boleh PM atau DM coach atau saya, kami boleh bantu dari segi bagi nasihat yang matang. Nasihat yang matang supaya boleh buat kebenaran. Terutama kalau saya nasihatkan, kalau yang dia dengar ada berlaku kepada orang lain tapi bukan diri dia, lebih baik dia jangan masuk campur, dia cuma nasihatkan kepada orang tu, carilah orang yang sesuai, lawyer kah, supaya lawyer tu boleh bagi tahu adakah sesuai dia buat laporan polis atau tidak. Sebab banyak implikasi. Ini yang melakukan kejahatan ni bukan orang lain, dikatakan ayah sendiri, sebab selepas tu apa berlaku. Kalau orang ni dewasa, dia boleh tinggal dulu di tempat orang lain, di tempat kawan dia. Kalau dia budak bawah umur, di mana dia nak tinggal. Jadi betul lah seperti yang Coach Kamaru katakan, cuma itulah hati-hati sebab ada dulu seorang sahabat saya, seorang peruqyah senior, tetapi dia ditanya soalan begini, dia bagi nasihat yang silap. Sepatutnya dia tidak campur, dia cuma buat rawatan ruqyah, dia pergi nasihatkan wanita itu buat laporan polis yang pesakit dia rawat. Apa berlaku? Suami wanita itu buat laporan polis mengatakan peruqyah itu menggoda wanita itu. Dan dia pergi sebarkan kepada peruqyah lain, kepada orang lain, mengatakan peruqyah ini yang senior ini adalah penggoda. Jadi berhati-hati kepada perawat-perawat yang tidak ada kemahiran dalam ilmu-ilmu tambahan, ilmu-ilmu jenayah, berkenaan jenayah, untuk elakkan memberi nasihat kalau tidak pasti. Lebih bagus kamu jumpa orang pakar, kamu jumpa lawyer atau kamu jumpa konselor untuk
supaya boleh buat keputusan tepat, nak buat laporan polis kah dan sebagainya. Jadi atau jumpa guru konseling, orang konseling untuk, sebab memang trauma seorang anak yang kalau benar berlaku anak yang dicabul oleh saudara kandung siapapun, bapak kah, abang kah, memang akan mengalami satu tekanan perasaan yang tinggi. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okay, ada soalan yang seterusnya. Ustaz, macam mana nak merawat pesakit yang dirasuk jin Islam yang pandai semua bacaan Al-Quran dan tak nak keluar? Bab kalau meruqyah kemudian kerasukan dan berdialog, ini lebih kepada kemahiran. Saya selalu pesan kalau perawat-perawatnya masih baru, jangan layan sangat bab dialog ni. Teruskan saja baca ruqyah, teruskan saja baca ruqyah. Okey. Kalau jin tu masuk, dia memang jin Islam dan dia tak nak keluar, memang jin Islam ni dia punya skill kita nak berdialog, nak berdebat dengan dia tu lain sikit, tak sama, sebab dia memang dah pun Islam. Cuma kita kena memperkuatkan tauhid dia. So kalau jin Islam bermaksud dia boleh bersyahadah. So pertamanya kita akan uji dia. Kalau kamu benar-benar Islam, kamu bersyahadah dahulu. Kalau tengok dia boleh bersyahadah dengan baik ataupun tak. Dan biasanya kalau jin Islam yang kufur, munafik, mereka tak akan boleh bersyahadah dengan lancar. Mereka akan tersekat-sekat. Bermaksud mereka ni tidak begitu. Dia cakap dia Islam tapi sebenarnya dia tidak mentauhidkan Allah tu sebagai Tuhan yang layak disembah. So satu-satu. Kemudian kalau dia betul-betul Islam, dari segi kita punya dialog dengan jin tu, kita kena memperingatkan dia. Kalaulah kamu, wahai bangsa jin beragama Islam, maka kamu tahu hukumnya jin masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah haram. Kalau kamu beragama Islam, kenapa kamu melakukan kemungkaran masuk ke dalam tubuh badan manusia? Kamu masuk campur tubuh badan manusia, masuk campur urusan manusia, ini adalah haram. Alam manusia, alam jin, dua alam yang berbeza. Kamu tak boleh masuk campur. Kalau kamu tahu, kamu Islam, kamu tahu hukum dia. Kalau kamu masuk campur ke dalam urusan manusia. So skill dakwah ni dia lebih kepada kemahiran kita, macam mana tauhid kita. So kalau kata kita berhadapan dengan jin Islam, dia bukan lagi ruqyah semata-mata, tapi dia lebih kepada macam mana cara kita nak berdakwah untuk dia kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar. So biasanya juga kes-kes saya kalau kata berhadapan dengan jin Islam, saya memang akan nasihatkan dia orang, kembalilah kepada ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam melarang jin masuk ke dalam tubuh badan manusia, haram hukum dia. So kalau kamu masih berbuat dosa, kamu akan sakit, kamu akan diazab. Kamu dah Islam, kamu tahu apa itu syurga, apa itu neraka. Kalau kamu masih ingkar dengan dakwah ini, maka nanti kamu akan mendapat azab Allah, kamu akan mendapat kemurkaan Allah. Dia lebih kepada cara kita berdialog, cara kita berbahas, cara kita berdebate. Sebab tu kalau bab dialog ni, saya sangat-sangat tidak menggalakkan peruqyah muda. So teruskan saja. Kalau saya peruqyah yang baru 2 tahun, 3 tahun ni, ruqyah saja, ruqyah lagi sampai jin tadi bosan dengar ayat ruqyah, dia akan keluar, insya-Allah dia akan keluar. Cuma jangan kita dulu bosan baca ruqyah, biar jin tu bosan dengar baca ruqyah, insya-Allah. Cuma bab ni dia tak ada jawapan yang spesifik yang mesti kita ikut, sebab dia lebih kepada kemahiran. Kadang-kadang kita mahir berdialog, maka jin tadi akan cepat untuk keluar dan sebagainya. Okey, itu daripada saya. Ustaz Sinan nak tambah? Terima kasih Coach. Saya ingin membuat tambahan. Tapi pertama, saya ingin bagi tahu peserta, saya setuju jawapan Coach Kamarul Azli dan itulah jawapan the best. Saya galakkan para peserta nanti ulang kaji, nanti apabila telah di-upload di YouTube kuliah ini, ulang balik, tonton video ini dan dengar balik, ulang kaji balik apa jawapan yang diberi Coach Kamarul Aziz. Sebab memang tepat
Itu jawapan beliau yang diberikan. Jawaban berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu beliau dan pengalaman. Jadi tambahan daripada saya ada dua. Pertama, saya ingin mengesyorkan kepada para sahabat, para peserta untuk ulang kaji, baca balik. Ada posting saya baru-baru ni malam ini tentang yang bertajuk dialog dengan jin semasa sesi rawatan. Itu boleh dibaca untuk panduan tambahan. Okey, perkara kedua pula, ini saya ringkaskan. Ini memang cerita ni ada perlukan ilmu yang orang yang mendalam ilmu perlu ikut peruqyah, tengok cara peruqyah berpengalaman meruqyah, dari sana baru dapat ilmu dan kefahaman yang lebih mendalam. Tapi ringkasan tambahan daripada jawapan Coach Kamarul Azli dan ini iaitu jin yang mengaku Islam ni sebenarnya ada dan mengaku Islam dan kononnya pandai baca Quran. Dia secara ringkas dia ada 3 kategori yang kebiasaannya. Satu, dia sebenarnya bukan jin Islam. Dia jin al-kafirun. Tapi dia jin berpengalaman, dia sudah hidup beribu tahun, dia pandai berlakon, main psikologi. Jadi karena dia jin berpengalaman, bila jumpa orang yang merawat ni, baru saya belajar ilmu ruqyah, baru cuba merawat keluarga sendiri, adik, kakak, isteri. Jadi dia akan main psikologi. Jadi itu satu. Kenapa dia pandai baca Quran? Saya tidak akan huraikan. Nanti ada masa sesi lain akan datang. Kita mungkin boleh bincangkan lagi. Yang kedua pula kategori dia, mungkin jin ini mungkin jin Islam, tapi jin yang Islam yang tidak IQ dia tidak berapa tinggi, jin Islam yang zalim. Dia bergaya seperti seorang jin Islam yang taraf-taraf ulama, habis sebab pandai baca Quran kononnya. Jadi sebenarnya dia mungkin jin hingusan, setahun jagung, baru umur 17 tahun, 18 tahun, tapi berlagak sebagai jin yang sudah hidup lama. Dan dia main psikologi. Sebenarnya jin itu jin agak jahil, dan juga jin dan agak zalim lah, sebab memang dia zalim. Kalau dia jin yang berilmu, yang warak, dia tidak akan masuk ke tubuh manusia. Jadi jin inilah seperti yang Coach Kamar, kalau kita pandai berdakwah, berhujah, jin ini boleh kita berdakwah kepada dia, mungkin satu ketika dia akan nangis, dia akan sedar kesilapan dia akan masuk Islam, dia akan keluar secara sukarela. Dan ada kategori ketiga, ini perlukan peruqyah berpengalaman yang handle, yang hadapi, iaitu jin. Ingat, jin pun ada jin Islam dan mereka pun banyak mazhab, dan ada juga jin ajaran belajar konon Islam tapi ajaran sesat, dan ada jin tasawuf, jin sufi. Jin-jin sufi ini yang golongan sufi di kalangan jin, ini dia memang pandai berfalsafah, kononnya pandai baca Quran, tetapi insya-Allah kalau berpengalaman mereka akan kalah juga dengan hujah-hujah dakwah. Cuma kita tidak dapat huraikan panjang lebar, tetapi kebiasaannya berlaku begini. Tapi yang selalu yang berlaku juga yang dua kategorinya. Satu, jin itu sebenarnya bukan Islam, tapi dia menyamar sebagai jin Islam yang hebat ilmunya. Yang kedua tuh dia sebenarnya jin-jin budak ingusan, setahun jagung, tapi dia menyamar bergaya seperti jin yang hebat, pandai baca Quran. Last kali saya bagi satu contoh, saya pernah menghadapi jin yang ikut saya membaca Al-Quran. Dia ketawakan saya, dia kata tajwid saya tidak betul, dia ketawakan saya. Apa saya buat? Saya tidak bawa dia berchallenge, berlawan. Saya kata, oh memang saya orang biasa, tidak berapa pandai baca Quran, tajwid pun. Jadi kamulah ajar saya. Marilah saya baca ayat kursi. Saya bacalah ayat kursi, mungkin saya baca 10 kali. Saya pun berdakwah kepada ini, baik psikologi, mungkin 20 kali, 40 kali, 100. Saya akan ulang baca, kamu bagi tahu saya di mana kesilapan sebutan saya, tajwid saya. Saya baca ulang ayat kursi, saya rasa mungkin tidak sampai pun 10 kali ulang, dia teriak minta saya berhenti baca. Tadi dia bergaya, dia pandai baca Quran, dia kritik tajwid saya. Tidak sampai pun, saya rasa tidak sampai 10 atau 20 kali ulang, dia teriak kepanasan, kesakitan, minta saya berhenti baca. Jadi lebih banyak mereka ni psikologi. Yang penting kita selalulah belajar, macam ikut kuliah supaya
kalau kita tidak ada kesempatan untuk pergi jumpa Coach Kamarul Azli, selalu tengok dia meruqyah secara live, kita ikut kuliah ni supaya kita dapat memahami permainan psikologi jin ini, talbis iblis ini, supaya kita akan lebih bersedia untuk meruqyah keluarga kita. Itu tambahan dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Masih mute, Okey, Coach. terima kasih Ustaz Sinar atas jawapan tambahan tadi. So bab kita rawatan jin Islam ni dia lebih kepada dakwah. So dakwah ni dia bukan ayat Al-Quran lagi, dia lebih kepada kemahiran kita. Macam mana kita nak tarik dia kembali kepada ajaran agama Islam, macam mana kita nak lembutkan hati dia, macam mana kita nak ingatkan dia balik akan dosa dan pahala, syurga dan neraka. InsyaAllah dia akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, memang pandai lah. Sebabnya kena dakwah kembalikan tauhid tu lah. Macam Ustaz Sina cakap, Ustaz Sina juga ada kes berhadapan bila baca, jin ikut baca ayat Al-Quran. Saya pun pernah beberapa kali saya baca ayat Ruqyah, jin ikut bacaan saya dan dia tegur saya baca silap. So macam mana kita nak counter dengan situasi-situasi itu sahaja. So waktu kes saya, waktu kes saya pernah hadapi kes di mana saya baca ayat Ruqyah, jin tadi ikut bacaan saya dan dia tegur kesilapan bacaan saya. Dia kata engkau baca salah, dia kata tak betul tajwid. So pada waktu tu mula-mula saya sedikit macam terkedu lah, tersentak juga. Alamak, jin tegur bacaan aku. Malu aku depan keluarga-keluarga pesakit ni. Kita baca tajwid tak betul. Tapi pada waktu tu alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit ilham kepada saya untuk macam mana nak handle situasi tersebut. Saya tanya dia, kalau kau tahu bacaan aku tak betul tajwid, kau tahu bacaan aku ada kesalahan baca, silap baca, bermaksud engkau agama Islam. Kalau engkau jin yang beragama Islam, engkau tentu tahu apa hukum dia jin masuk ke dalam tubuh badan manusia. Engkau masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah haram. Kalau engkau Islam tapi engkau ingkar dengan arahan Allah, dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan, Islam apa engkau ni? Engkau nak tegur aku sangat, kata aku salah baca tajwid, kesilapan tajwid, salah baca, tapi engkau melakukan dosa dan kemungkaran yang lebih besar. Maka bila saya berdialog sedemikian, jin tadi jadi macam tersipu-sipu, malu sebab konon-konon dia nak tegur orang. Ibarat kata macam itulah, dia nak tegur orang tapi pada masa yang sama dia melakukan dosa yang lebih besar, iaitu menzalimi dan masuk ke dalam tubuh badan pesakit. So itu adalah tips and trick. Dan benda ni juga dia adalah berdasarkan pengalaman. Saya tak boleh nak ajar nak jadi macam ni, kau kena jawab macam ni. Kalau masuk kursus pun, sebab tu saya kata kena masuk kursus, tak dapat lari tidak sebagai peserta kursus yang berhajat nak jadi perawat, kena cari pesakit, ruqyah dia, ruqyah lagi, pesakit ruqyah lagi. Lama-lama tu dia akan jumpa pelbagai-bagai ragam, pelbagai-bagai ragam, pelbagai-bagai gaya, pelbagai-bagai tipu muslihat yang mungkin kali pertama, kali kedua kita tak tahu nak jawab macam mana, tapi bila kes yang sama 2-3 kali, kita dah ada guideline sebab macam mana kita nak jawab. So sebab tu kita kena teruskan meruqyah. So kalau dari segi rekod saya sendiri secara peribadi, saya dah meruqyah orang hampir masuk 7,000-8,000 orang yang dalam rekod berdaftar borang rawatan dan sebagainya. So bila dah ramai pesakit yang kita ruqyah ni, dah macam-macam gaya, dah macam-macam ragam, dah macam tipu helah. So kita tahulah, ni dia tipu kita, ni dia trik kita, ini dia nak main dengan kita. Itu saja. Sebab tu kadang-kadang berhati-hati dalam memilih perawat, dan kalau boleh, kalau untuk kes-kes yang berat tu, kena cari perawat yang betul-betul mahir dan berpengalaman. Okay? Saya tidaklah kata saya terlalu banyak pengalaman. InsyaAllah Ustaz Sina adalah orang yang lebih lama daripada saya. So tapi kadang-kadang pengalaman tu dia berbeza. Okay.
Okay, dia menangis. Okay, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian. Puan Habibullah ni, saya tak pasti. Dia puan ke, tuan ke, seorang perawat ke, seorang pesakit ke, kita tak sure. Boleh juga lah nanti kenalkan diri di dalam grup Telegram. Dalam Telegram nanti boleh kenalkan diri sikit, sama ada Habibullah ini seorang perawat ataupun pesakit, sebab soalan-soalan ni nampak seperti seorang perawat. Okey, okey, satu lagi Ustaz, soalan macam mana nak kunci pergerakan pesakit yang dirasuk jin saka rimau keturunan yang menyerang kita Ustaz? Nak kunci tu tak dapat lari tidak, kita ni memang ada jugalah kena asas-asas mempertahankan diri. Saya sendiri memang ada belajar silat sikit. So kalau kata dia serang saya, tumbuk saya, ada buah-buah kunci yang perlu kita nak kunci. Ada bahagian-bahagian sendi yang kita kena lock dia. Ini tak boleh saya nak cerita di kuliah online, kena berdepan. So kalau kata kunci-kunci ayat tu saya tak berapa sangat lah. Kita bacakan saja ayat ruqyah. InsyaAllah keseluruhan ayat ruqyah tu akan menjadi penawar, menjadi pengunci bagi dia. Dan juga biasanya juga bila saya buat rawatan, saya daripada awal lagi niat yang mudah-mudah. Daripada awal kita perbetulkan niat nak mudah-mudah. Jin tu keluar macam tu saja pun dah mudah selesai kerja kita. Cuma kalau jin tu dah sampai bangun, kerasukan bangun menyerang kita, memang kena pakai buah kunci lah. Kena ada belajar sedikit silat, taekwondo ke apa ke, macam mana nak tepih, macam mana nak kalau dia meronta kita nak paut dia, nak pegang dia macam mana. Kita nak, kalau rasa jangan sampai kita cekik leher dia ke apa. Kemahiran-kemahiran bertempur ni sebagai seorang perawat kena ada. Dia tak bolehlah terlampau kosong sangat tanpa ada asas langsung. Macam mana nak elak tumbukan ke, macam mana nak tepih ke. Kalau dia kilas tangan kita, kita nak lawan macam mana, sedikit sebanyak silat ke taekwondo tu kena ada sikit lah. Okay. Pak Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ada tambahan oleh saya, cuma para peserta yang bukan yang baru belajar, jadi kena, kalau tidak paham jawaban saya kena bersabar, sebab jawaban saya ini ada level dia agak tinggi sedikit. Tapi untuk saudara Habibullah yang memang telah dia masih dalam pembelajaran, tapi dia sudah mulai berpengalaman, cuba cari pengalaman dengan merawat orang, mungkin keluarga-keluarga dia, saudara mara dia. Jadi saya ingin berkongsi pengalaman saya. Pertama, prinsip asas apabila kita sudah belajar ilmu ruqyah, mendalami dan memahami ilmu ruqyah itu, banyak ayat-ayat yang kita boleh baca dan yang boleh untuk meruqyah, untuk berdoa kepada Allah agar jin itu terazab dan sebagainya. Jadi dalam keadaan saya bagi satu contoh, dulu saya ada baca, belum niat nih, cuma saya meruqyah satu keluarga ini, ada beberapa orang kerasukan. Ada yang satu nih seorang pakcik kepada ada yang sudah duluan kerasukan, tiba-tiba dia ingin membantu saya menolong anak buah dia, anak saudara dia yang kalau dia pula juga kerasukan, dan dia bagi tahu saya awal-awal waktu dia nak kerasukan, dia kata, Ustaz, saya minta maaf tapi saya macam rasa nak tumbuk Ustaz. Ya, tiba-tiba ada rasa marah. Lepas tu dia kerasukan, dia berdiri jauh dari saya, dia cuba lari ke arah saya, ingin tumbuk saya. Saya sedang fokus dengan pesakit, saya pun tidak berapa peduli dengan dia. Tapi waktu itu saya tengah baca ayat Quran. Dekat dengan saya, dia tangan dia dah nak menumbuk. Dia belum sampai tangan dia bergerak tumbuk saya, dia dekat dengan saya, dia rebah, dia terus tertidur. Hanya setelah habis saya baca ruqyah baru dia tersedar, terbangun dari tidur. Yang lain tu anak saudara dia kerasukan. Dan ada lagi contoh lain, apabila kita dah faham betul-betul, saya kalau ada jin itu bergerak terlampau agresif, gerak harimau lah, buaya lah, ular lah,
merayap di lantai lah. Saya kasih nasihat dia, duduk bagus-bagus. Saya tidak ingin layan gaya begitu. Saya kata duduk bagus-bagus, kita bercerita dengan baik-baik. Saya tidak akan mau layan kalau kamu dia bersilat lah, dia gaya memanah lah. Lepas tu bila saya cakap begitu, dia akan ikut duduk. Sebab dia tahu orang yang dia ni, dia tidak boleh psikologi. Dia sebab orang ni berpengalaman. Dia duduk bagus-bagus, kita berdialog, minta dia keluar. Atau kalau yang betul-betul juga yang masih juga degil, kalau di bahasa Sabah dikata tubal, saya baca ayat waja'alna dalam Yasin yang selalu orang baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Saya baca, saya tunjuk tangan dia, saya tunjuk kaki dia. Lepas tu dia pun tidak lagi bergerak agresif. Dan ada pula jin itu telah setuju keluar. Apabila saya suruh keluar, dia kata dia terikat. Dia tidak dapat keluar. Okey, saya kata saya baca Al-Quran, saya berdoa kepada Allah, beri kamu petunjuk di mana laluan kamu keluar, dan semoga kalau ada apa ikatan kamu terbuka. Lepas tu saya bacalah beberapa ayat ruqyah, termasuk dari ayat dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Saya baca berulang kali. Lepas tu dia terasa itu yang pesakit yang dia pegang tangan dia seolah-olah macam terkunci apa. Lepas tu tangan dia lurus macam seolah-olah ada benda bergerak keluar daripada tangan dia, daripada kaki dia. Lepas tu pesakit pun tersedar. Jadi perkara nombor satu bagi saya, kita boleh baca ayat waja'alna dan sebagainya, tapi kepahaman tu penting. Apa kepahaman? Tanpa kita belajar ilmu ruqyah dan faham, kita baca pun apa ayat Quran, kita tidak confident, kita akan kena psikologi oleh jin tu. Tapi apabila kita sudah faham, apapun ayat dia, kita niat memohon pertolongan kepada Allah, insya-Allah Allah akan bantu dan tolong kita. Jadi itu saya secara ringkas. Kalau sesiapa yang tidak faham, minta maaf sebab ini level agak tinggi-tinggi sedikit. Orang yang berpengalaman meruqyah ni yang sesuai untuk dibincangkan perkara-perkara ini. Okey, dengan itu saya serahkan semula kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Ya. Terima kasih Tuan Abi Bunga sebagai perawat. So untuk soalan saya, kuliah umum ni kita lebih kepada perkongsian umum sahaja. Kalau bab-bab teknik rawatan ni dia memang kena belajar secara berdepan, kurang sesuai kita ajar secara teori sahaja sebab ini lebih kepada kemahiran. Okay. So masa pun dah pukul 11.10, insya-Allah kita tutup sesi soalan. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada para peserta yang hadir, dan alhamdulillah pada malam ini ada penyertaan lebih daripada 20 orang. Pada permulaan dia lebih daripada 30 orang. Semoga para peserta istiqamah hadir kuliah. Kita belajar sedikit demi sedikit kan, tapi sebenarnya kalau kita selalu hadir kuliah setiap minggu, sama seperti kita ikut kuliah berbayar. Cuma apa ilmu yang kami ajar ni ada tu sebagai tu ilmu yang berdasarkan pengalaman tahap tinggi. Cuma kami sampaikan dalam bentuk mudah, dalam bahasa yang mudah supaya orang-orang lain pesakit, orang yang minat ruqyah baru ingin mengenali ilmu ruqyah dapat faham. Jadi semoga para peserta dan beritahulah kawan-kawan lain walaupun belum ahli grup Telegram Rawatan Islam, beritahu saudara mara, kawan-kawan lain kalau berminat menghadiri kuliah online tentang ilmu ruqyah untuk hadir. Bagi mereka link untuk mereka hadir dan semoga kita dapat manfaat. Majlis ilmu ni adalah satu majlis yang mendapat memang digalakkan dalam Islam, yang menyampaikan ilmu dapat pahala, yang menerima ilmu dapat pahala. Malah kalau saya tidak silap ada hadis mengatakan para malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan juga saya memohon maaf sekiranya saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, menyinggung perasaan para peserta sekalian. Dengan ini saya serahkan majlis penutup ini kepada Coach Kamarul Aziz. Silakan Coach.
Terima kasih kepada Ustaz Sinar. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan dengan tajuk-tajuk yang lain. InsyaAllah yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan. InsyaAllah boleh live group dah sekarang.